starting from standard deviation, now, okay, you start to need to understand how to calculate standard deviation. Okay. Okay, standard deviation ni give you the indication of precision. Ya. Accuracy lain kan? Tadi kita dah bincangkan. Accuracy is ketepatan. But for the next one, standard deviation, kita akan belajar dan seterusnya, give you the precision, the indication, maknanya kejituan. Jitu dengan tepat beza. So ada dua formula to calculate standard deviation. Okay, saya tak tulis kat sini. So semua orang lengkapkanlah formula dia. So ada dua. One is for sample more than 30. The other one is for sample less than 30. So tengok dalam buku teks. Buku teks yang saya bagi tu boleh lengkapkan sampel dia. Alright, sorry, formula dia. Inilah. So formula dia panjang lah. Okay. So mohon semua baca buku dan lengkapkan formula dia. Okay. Jangan tunggu semua orang saya bagi. Okay. Macam mana nak kira S? Okay. So S ni lah yang kena kira kat atas tadi. Standard deviation. So there are two types. One is for N more than 30. N ni number of samples. Or N for less than 30. Right? Kena buat kerja sikit. Kemudian, okay, test of significance. Dipanggil F test. So the first test these are among the tests that usually used for you to evaluate data. Okay, so F test, test of significance. F test, the purpose of F test is to evaluate the difference between spread of the results. Okay, sekarang ni macam data yang diberi tadi lah. Ingat tadi data atlet tadi ada 2.5, 2.8. Okay. Sekejap saya tengok tadi. 2.5, 2.81, 2.67. Okay. So maknanya kita kena nilaikan dengan kaedah statistik sama ada data tersebut acceptable in terms of precision. Ke dia tak acceptable. Jadi kita tak boleh tengok je boleh terima. Okay. Tengok je tak boleh terima. Kena ada tools to evaluate. So one of the tools is test of significance ataupun F test. Biasa kita sebut F test. Formula F test. Dia formula ni kalau hafal, kalau tak buat example tak faham. Kena tengok formula dan kena buat example sekali. So formula dia simple. Standard deviation 1 squared over standard deviation 2 squared. Okay, kita tengok contoh. Satu lagi yang kita kena faham daripada macam mana nak buat F test ni, using the confidence level. Okay, ni kena faham. You all kena baca how to use the table of confidence level. So kita tengok table ni lah, contoh table. Okay, so yang ini contoh yang saya bagi ialah 95% confidence level. Buka buku teks, ada 90% confidence level, ada 99% confidence level. So confidence level ni berubah-ubah lah. Ada cara yang sebenarnya nak kira confidence level ni, nak guna 90% ke, nak guna 99% ke, nak guna 90% pun dia ada kaedah dia. Tapi for you to learn today, saya cuma nak ajar kaedah penggunaan confidence level table saja. So yang macam mana nak kira, yang nak guna 95, 90 ke 99% ni memang kita tak sempat nak cover semualah. Okay, alright. Kemudian kita tengok contoh. Okay, you are developing a new colorimetric procedure for determining the glucose content of blood serum. Okay, sekarang ni
imagine that you are in the lab, okay, and then you have come out with a new procedure, maknanya kaedah baru lah, to determine glucose. Kaedah baru dalam penentuan glukos dalam blood serum. Okay. In order to validate. Sekarang ni saya guna perkataan validate kan. Ingat tadi perkataan validate. Sebab dia guna kaedah baru, dia develop kaedah baru, mestilah validate dengan standard method. Sebab kita kalau ada kaedah baru, kita tak boleh terus percaya. Kita kena validate. Okay. So in order to validate the new method, you have chosen the standard Fulin-Wu procedure. Ini standard lah saya yang dah ada ya. Kaedah yang dia ada untuk detect glucose ya. Okay. Jadi kita tengok data yang kita dapat. Okay, daripada data tadi, your method, okay, kita ada sampel serum yang sama. So satu run your method, satu run Fulin-Wu method. Okay, sampel tu daripada sampel yang sama. So data ni daripada your method, this one from Fulin-Wu method. Okay, so calculation dia dah buat lah. Mean dah dapat, kira purata. Okay, tengok kaedah ya, macam mana nak kira mean. Tolong tengok dalam buku teks. Okay, so now kita tahu formula F ya. Formula F tadi kat atas ialah standard deviation kaedah 1, standard deviation kaedah 2 bahagikan squared kuasa 2. So of course you have to calculate standard deviation first. Okay, so standard deviation kaedah 1, your method, dia sebenarnya tak kisah your method ke Fulin-Wu method, tapi yang penting F ni dia kena lebih besar daripada 1. Okay, dia tak boleh below 1. So maknanya bila sebab tu saya tak boleh nak identify S1 yang mana, S2 yang mana. Sebab kena kira dulu. Okay, let's say kira yang your method ni dia punya standard deviation squared kuasa 2 dapat 8.3 dan kira Fulin-Wu punya standard deviation kuasa 2 dapat 4.8. Baru kita buat decision, okay, yang 8.3 ni mesti berada di atas, denominator dia yang sikit. Okay, dia tak boleh terbalik ya, jangan dia tak ada standard lah kata yang validation, yang standard method mesti atas, the new method mesti atas, the standard method bawah, tak ada ya. Dia kena kira dulu and then the value tu baru masukkan. Ya. Faham ya? Ada tak faham kat sini? Tak faham tanya. Okay, kena kira dulu. Jadi yang besar, value yang besar mesti di atas dan value yang kecil di bawah. Okay, kemudian bila kita kira kita dapat nilai F 1.73 sebenarnya. Kenapa 3 ni kecil? Sebab kalau ikut significant figure dia hanya 1.7. Nanti you all belajar significant figure faham kenapa dia 1.7. Significant figure kena belajar sendiri ya. So the variance are arranged so that the value F value is more than 1. Maknanya tadi yang saya sebutlah nilai S squared ni, S adalah standard deviation. Bila S squared, S kuasa 2, nama dia adalah variant. Mana tadi? Nama variant ya. Variances. Tu yang confuse ke? S standard deviation. S kuasa 2 nama dia adalah variant. So kita arrange macam ni supaya F value is more than 1. Dia tak boleh less than 1 ya. Sekarang ni the tabulated F value for Psi1 6. Ini yang penting nak kena tahu cara baca. Sekarang ni daripada sini baru kita tahu yang mana satu S1, yang mana satu S2. Okay, bila kita dah kira baru kita tahu okay ni S1 dan ini S2 yang kecil. Okay. So baru kita boleh tengok jadual. Okay, tadi Psi1 tadi berapa? Dah lupa dah. 6, 5. Okay. Psi1 tadi
Ni samalah. Ni saya tak pandai buat dia punya yang ni kan. Yang ni. Okay. So kita tahulah Sai1 referring to yang ini. Yang your method. Daripada calculation tadi kita tahu your method should be on top. Fulin-Wu method should be the denominator. So Sai1 is your method. Sai1 ni represent number of sample. 6 ni datang daripada number of sample. So kalau kat sini, number of data. Number of data. 1, 2, 3, lagi sekali. Number of your analysis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Okay. So Sai1 ni is n-1. 7 tolak 1. Okay. Kita tengok pula Fulin-Wu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Sai2 adalah 5. 6 tolak 1. So macam mana nak kira Sai ni ialah n, number of samples, minus 1. Ada soalan terus tanya ya. Okay, so cara nak baca dia, kita balik pada table tadi. Sebab arahan dia ialah 95% kan. Dalam soalan ada dah tak sebut dia tak sebut. Okay, patutnya soalan kena identify. Gunakan table 95% confidence level. Okay, sekarang Sai1 kita tahu nilai dia adalah 6. Sai2 nilai dia adalah 5. Jadi kita cari pertemuan antara 6 dengan 5. So kita dapat nilai dia adalah 4.95. Okay. So apa 4.95 ni? Ialah value of F at 95% confidence level. Maknanya kita panggil value 4.95 ni tabulated value. Tabulated value. Value yang ditabelkan. Untuk Sai1 6, Sai2 5. Saya dah terangkan tadi Sai1 apa dia? Number of samples minus 1. Okey, daripada situ kita kena buat comparison. So the tabulated F value for Sai1 6 and Sai2 5 is 4.95. Tadi kita dah tengok dalam jadual. So since the calculated value yang ini. Ini calculated. Yang ini tabulated. Okay. So calculated value 1.73 is less than 4.95. We concluded that there is no significant difference in the precision of the two methods. Okay. So daripada situ kita dapat kesimpulan there is no significant difference. Okay, in terms of precision. Okay, sebab F ni kita guna untuk nilaikan precision, untuk evaluate precision. So in terms of precision, there is no significant difference between your method yang baru buat and then standard Fulin-Wu method. Jadi happy lah kan? Okay, you are successfully in developing new method dan daripada statistical analysis it works. Memang tak ada perbezaan besar. Tak ada significant difference. Okay, so maknanya okay lah. Dah lepas satu analisis. That is the standard deviations are from random error alone. Okay, maksud dia kat sini acceptable lah your newly developed method. Okay, ada soalan sampai sini? Itu baru F-test. Ada soalan? Tak ada. Boleh faham ya? Okay. Ya? Tak ada. Okay, tadi baru F-test. Test yang kedua kita kena buat. T-test. Okay. Kalau atas tadi, kita macam boleh nilaikan accuracy sikit-sikit lah kan.
guna absolute error. Tapi sebenarnya bila kita masuk t-test ni, kita dah consider nak evaluate in terms of accuracy dengan lebih detail. Tadi F-test kita evaluate precision. T-test kita evaluate accuracy pula, ketepatan. Okay. Memang biasa kita kena buat dua-dua lah. So t-test ni pula ada 3 kaedah. T-test ni pula ada 3 kaedah. So, t-test when an accepted value is unknown. Maknanya kita tak tahu pun nilai yang tepat. Kita tak tahu. Okay. So tengok contoh. You are developing again a procedure lagi for determining traces of copper in biological materials using a wet digestion. Blah 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 blah. Okay. 5 replicas, okay, sample and analyze, and the mean of the result. Okay, dalam soalan ni dah diberi mean and standard deviation. Dah siap-siap kira lah. Okay. Now, saya nak betulkan lah. Bukan unknown, known. Okay, pembetulan Betulkan dekat your punya module. Banyak kali dah saya betulkan benda ni. T-test when an accepted value is known. Known. Tukar. Bila accepted value ni kita ketahui. Contohnya kat sini. Dia apa? Okay. Sebab dia analisis reference material. So bila dia analyse reference material, maknanya dia dah tahulah value yang sepatutnya dia dapat ialah 11.7. Jadi ini adalah accepted value, known accepted value yang sepatutnya. Tapi bila dia buat analisis, dia dapat mean dia 10.8, nilai standard deviation yang dia dapat 0.7. Jadi sekarang ni kita nak tengok sama ada beza besar tak dengan accepted value which is 11.7. Okay. So step yang pertama, kita kena kira nilai T. So ini formula T lah. Memanglah kena tahu formula. Statistik ni memang kena tahu formula lah. So X bar ni mean. X bar ni adalah mean. 10.8. Okay. Tolak mu adalah accepted value. Listed value 11.7. Okay. Tolak 11.7. Okay. Ini bukan campur tertolak. Tak boleh campur tolak. Ini darab. Cuma value kat sini je can be negative ataupun positif. So follow yang bawah ni. Darab square root of 5. Square root of 5. 5 ni n adalah bilangan analisis yang kita buat. So bilangan analisis ni adalah 5. 5 replicates. Maknanya measurement tu buat 5 kali. Over S. S adalah standard deviation. So standard deviation dah dikira dalam soalan. Awak tak perlu kira lah. 0.7. Masukkan sini. Okay, sekarang ni kita dah dapat nilai T, 2.9. Lagi sekali, ini adalah significant figure. Check kenapa dia dibulatkan. Contoh Okay, alright. So there are 5 measurements. So there are 4 degrees of freedom. Macam tadilah, bila kita nak guna table, kita kena tengok nilai n tolak 1. Ni dipanggil degrees of freedom. Okay, kita tengok table. Table kat mana? Saya ada 3.1. Ada tak 3.1 kat sini? Mungkin ada, mungkin tak ada. Kena rujuk dalam table yang sama lah. 3.1. Tak ada dalam modul saya ni table. Kena rujuk lah buku.
Sekejap ya, saya tengok ada tak. Ada tak dalam slide. Ni F-table. Okay. Sekejap ya. Okay, sekarang ni from table. Okay. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk table. Sekejap ya Nisa. This is okay. Ingatlah value ni. Okay, ingat value ni. The degrees of freedom n-1 means that it is supposed to be 4. 4. Saya tengok dekat jadual. Alright. Confidence level 95, degrees of freedom 4. Okay. 2.776. Alright. Okay, saya kena unshare sekejap yang sini. Share pula yang lain. Aduh. Share pula yang ni. Okay. So remember just now, the degree of freedom is 4. Okay, so 4 kat sini. Okay. Degree of freedom is 4. And then we are focusing on 95% confidence level. All right. So if we meet in the middle, it is 2.776. Okay. Okay, back to the module just now. Okay. So now we know that the tabulated, yeah. So yang ni calculated value. This is tabulated value of T at 95% confidence level with degrees of freedom of 4. So if we compare 2.9, okay, of course is bigger than 2.776. Okay, ataupun dekat sini 2.776 is less than the calculated value. Okay, itu. So there is a determinate error in the new procedure. Maknanya ada error lah, ada significant error in the new procedure being developed. Okay, so 95% probability that the difference between the reference value and the measured value is not due to chance. Maknanya sekarang ni analisis yang dibuat oleh orang ni, hasil dia tu ada significant errors. Ya, maknanya dia tak dia ada significant difference with the accepted value. Okay. Itu baru test yang pertama, T-test yang pertama. Dia ada T-test kaedah kedua. Okay, alright. Kita akan sambung next week. Hari ini saya ada jemputan ya, daripada salah seorang pelajar PhD saya yang bekerja di Jabatan Kimia Sarawak. Just want to share. Tak apalah, dengar Nisa cerita-cerita sikit lah. You can join in Nisa, mana? Ada nak buka video ke apa? Boleh share? Boleh kenalkan? Boleh Prof. Right. Assalamualaikum and very good morning to all of you, especially to Prof. Everyone can hear me? Saya boleh dengar. Boleh dengar Prof? Boleh. Okay. Boleh, alright. So kita guna bahasa Melayu pun boleh ya? Boleh, no problem. Semua. Okay, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Harunisa binti Muhammad Anas Han.
saya adalah pelajar PhD candidate under supervision of Prof. Nur Azhar. Sekarang ni saya sedang berkhidmat di Jabatan Kimia Malaysia. So, saya dijemput hari ini untuk berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan role sebagai seorang ahli kimia lah dekat Jabatan Kimia. So untuk sesi pada hari ini saya akan mulakan dengan video corporate terlebih dahulu. So video ini akan mengambil masa dalam 3 minit 30 saat. So jika anda ada pertanyaan, anda boleh tanya selepas video ini berakhir. So saya akan mulakan sekarang lah. Okay, sebentar saya akan share screen Dr. Prof. Okay. Memang suara dia kurang ya? Sana. Memang suara tak ada ni Sat. Oh. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Jabatan Kimia punya video ni boleh accessible dekat website ke apa? Sebab tadi tak ada suara. Oh, tak ada suara? Rasanya Okey. sebab sound Nisa guna yang ni kot. Guna yang ada guna iPad apa?
earpod ke? Oh, tak dengar. Sebab saya rasa saya dah buka kuat tadi. Saya nampak dah buka kuat dah, tapi mungkin tak apa. It's okay. Alright. Okay. Oh, sayangnya tak ada sound. Okay, tak apa. Nanti boleh share, tak apa, tak ada masalah. Saya boleh share. Okay. So basically Jabatan Kimia Malaysia kita menyediakan perkhidmatan untuk buat pengesahan sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi tugas sebagai seorang ahli kimia, kita ada terlibat dengan dua jenis kes, sama ada penguatkuasaan ataupun kes pemantauan. So kebiasaannya pemantauan ini adalah kalau kita lihat contohnya macam kehidupan seharian kita lah. Okay, kalau ikutkan slogan Jabatan Kimia Malaysia, kami adalah sebahagian daripada hidup anda, di mana air minum yang kita dapat daripada pili kita tu sebenarnya memang melalui Jabatan Kimia terlebih dahulu. Okay, saya nak bagi briefing sedikitlah berkenaan dengan apa kaitan kami dengan water treatment. Sebab kalau kita lihat dari segi lembaga air Selangor, okay, kita tahu yang kita dibekalkan air. Sebenarnya sebelum air tersebut masuk ke pili our pipelines, okay, air tersebut memang akan kita rawat dahulu. Okay, rawat tu bukannya Jabatan Kimia yang buat, rawat tu lembaga air Selangor lah yang akan buat. Okay, untuk merawat air, mereka akan membeli water treatment chemicals untuk bahan kimia untuk merawat. Contohnya macam aluminium sulfate, hypochlorites, okay, silicofluorides. Okay, yang ini bahan kimia ini sebelum digunakan untuk merawat air akan diperiksa kualitinya terlebih dahulu oleh Jabatan Kimia. Maksudnya, setelah membeli daripada pembekal, Lembaga Air Selangor akan menghantar dahulu untuk kami memeriksa sama ada ia mematuhi skala piawaian untuk merawat air. Apa analisis yang kita biasa buat adalah mengesan kandungan logam berat di dalam bahan untuk rawat air tersebut. Selain daripada itu, kita juga menjalankan analisis dari segi particle size of treatment chemicals. Okay, kita akan membuat tapisan secara kering ataupun basah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya wet sieving ataupun dry sieving. Di mana apa fungsi kita buat tapisan ini adalah untuk memastikan rawatan air tersebut dijalankan secara efisien. Efisien maksudnya kalau kita letak 1 gram ke dalam water reservoir kita ataupun tempat tadahan air kita, dia akan dirawat secara berkesan. Okay. Setelah water tersebut, okay, setelah melalui fasa monitoring yang kita pantau, kita akan mengeluarkan laporan yang mana selepas itu baru Lembaga Air Selangor boleh menggunakan bahan tersebut sekiranya selamat. Okay. Selepas itu air tersebut dirawat. Setelah air dirawat, air yang telah dirawat di dalam water reservoir akan dihantar semula ke Jabatan Kimia untuk kita cek sama ada air tersebut selamat ataupun tidak sampai ke rumah anda semua. Okay. So setelah kita akan buat sama juga, kita akan buat cek kualiti air sama ada air itu betul-betul bersih. Kandungan logam berat, kandungan chemical di dalamnya selamat sebelum masuk ke pili anda semua. Itu salah satu sebab kita memang ada pusat kecemerlangan kualiti air, okay, untuk rakyat. Selain daripada air ini, sekiranya ada air minum, contohnya sebab saya daripada Kimia Sarawak, okay, kita ada kita ada penilangan botol mineral kita sendiri, jenama MOMA, kalau anda biasa dengan jenama lain. Okay, sebelum air mineral dipasarkan, kita akan menganalisa terlebih dahulu sama ada air itu selamat ataupun tidak untuk dipasarkan. Ya, selain daripada air, kita juga terlibat dalam industri klasifikasi tarif dagangan, di mana sekiranya untuk arak, contohnya arak, okay, untuk pembayaran cukai.
Okay, kita akan memastikan bahawa negara kita ada pendapatan lah, okay, dari segi penjualan arak. Contohnya 4%. Okay, kalau pada tin beer tu, okay, 4%. So kita kena pastikan bahawa kandungan alkohol dalam itu memang 4% untuk kita chargekan dia cukai. Okay. Selain daripada itu, kita juga menjalankan analisis halal. Okay, kita menerima sampel untuk mengesan sama ada berus yang digunakan. Okay, kadang-kadang kita mendapat sampel daripada JAIS. Okay, di mana JAIS is Jabatan Agama Islam Sarawak, okay, untuk mengesan sama ada berus yang digunakan di bakery ataupun hotel. Mereka akan membuat serbuan sama ada bulu tu bersumberkan sintetik ataupun bulu natural, Bristol ataupun daripada sumber babi. Okay, itu adalah dari segi bahagian industri. Sebelum tu tadi saya menceritakan berkenaan dengan bahagian air, okay, kualiti air. Selepas tu industri, klasifikasi dagangan. Untuk makmal bahagian bioteknologi pula, kami menyediakan perkhidmatan untuk mengesan sama ada sampel makanan mengandungi kontaminasi babi, okay, dan juga cosmetics. Contohnya macam lipsticks, okay, whatever berus untuk kosmetik pun sama. Okay, kita akan menyediakan perkhidmatan untuk mengesan sama ada berus tersebut halal ataupun tidak untuk digunakan. Okay, selain daripada itu, kita pergi ke alam sekitar. Okay, alam sekitar pula kan air untuk sebelum datang pergi ke water reservoir, daripada mana air itu dapat? Of course daripada sungai. Okay. Air sungai ini, okay, sebelum dihantar untuk water treatment akan dihantar juga ke Jabatan Kimia sama ada air dekat sungai itu cukup bersih ataupun tidak sebelum dirawat. Itu tugas alam sekitar. Okay, makmal alam sekitar dia akan menerima air kumbahan, air apa-apa kecemaran yang berlaku, kita akan monitor sama ada air tersebut membahayakan ataupun tidak. Sekiranya berlaku tumpahan, okay, tumpahan bahan kimia daripada kilang-kilang, and then berlakunya keracunan, poisoning pada air sungai tersebut, okay, contohnya akan melibatkan kita boleh dapat sampel juga. Selain daripada air, kita akan mendapat sampel ikan. Contohnya kalau ikan mati daripada sungai tersebut akan dihantar ke makmal makanan kami. Okay, makmal makanan akan mengesan punca kematian ikan, okay, disebabkan oleh kecemaran tersebut. Okay, saya dah pergi ke makmal makanan. Selain daripada itu, makmal makanan menyediakan perkhidmatan untuk mengesan kandungan bahan pengawet. Pengawet yang kita biasa dengar adalah sorbic and benzoic acid, okay, dan juga pewarna. Okay, sama ada pewarna tersebut menepati piawai ataupun tidak. Itu adalah tugas pegawai sains ahli kimia dekat makmal makanan. Okay, selepas itu, okay, kita bergerak pergi ke bahagian forensik. Okay, forensik terbahagi kepada makmal kriminalistik, makmal forensik DNA, okay, toksikologi dan narkotik. Okay, kalau dari segi makmal narkotiknya, anda memang dah tahulah, okay, apa tugas sebagai ahli kimia adalah untuk menerima kes yang berkaitan dengan dadah. Okay, dadah sama ada pemilikan ataupun pengedaran. Okay, dan makmal toksikologi pula, makmal saya, okay, kita akan menerima sampel berkenaan dengan salah guna dadah juga. Melalui air biological specimen, kita akan menerima darah, urin, okay, air kencing, dan juga sampel-sampel biological daripada hospital pathologist. Okay, klien untuk makmal toksikologi makmal saya adalah Polis Diraja Malaysia, hospital, tentera. Okay, tentera, apa yang tentera buat sampai kita terima sampel, mereka pun terlibat dengan salah laku dadah juga.
Okay, mereka manusia biasa. So yang ini memang kita akan buat analisis lah. Kalau dari segi patologi hospital, apa yang kita, kenapa pula hospital hantar sampel pada kita, kenapa hospital tak buat sendiri? Okay, untuk maklumat anda semua, hospital hanyalah physician, mereka adalah doktor. Dan untuk sampel yang perlu dihantar ke makmal untuk membuat pengesahan kematian pesakit yang melibatkan penguatkuasaan, terutamanya polis yang terlibat dengan polis, contohlah ya, salah laku alkohol, kemalangan disebabkan oleh mengambil alkohol ketika memandu. So ini melibatkan kemalangan jalan raya. Dari sini sampel darah si mati ataupun yang mangsa masih hidup akan diterima oleh Jabatan Kimia untuk mengenal pasti kandungan alkohol di dalam darah dan juga air kencing untuk kita pergi ke muka pengadilan. Okey, makmal DNA, apa function makmal DNA forensik? Makmal DNA forensik ini adalah untuk kebanyakannya lah untuk mengesan bukti-bukti kes bunuh. Okay, selain daripada kes bunuh, kes untuk paternity. Okay, untuk mengesan sama ada ayah dan ibu belong to, anak itu belong to the spouse. Kadang-kadang ada juga kita mendapat kes yang mana dia tak mengaku itu anak dia. So tetapi kita akan menerima kes melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Di sini kita boleh akan membuat DNA fingerprinting, okay, untuk mengesan genetik yang mana sama ada si anak itu belong to father ataupun mother lah. Okay. Kes kami, okay, tidak akan berakhir dengan mengeluarkan laporan sahaja. Okay, untuk maklumat anda semua, pegawai di Jabatan Kimia Malaysia, kita akan mengeluarkan satu laporan di bawah Criminal Procedural Code 399, okay, yang mana pelapor tersebut layak dipanggil untuk membicarakan keputusan analisa di mahkamah. Okay, maksudnya sekiranya anda menerima lot case, new case, okay, daripada polis, setelah anda membuat analisa and then anda mengeluarkan laporan, kerja anda belum berakhir di situ ya. Okay, kita akan pegang kes tersebut selama 20 tahun. Nisa, putuslah. Nisa? Yang lain boleh dengar ke? Boleh, doktor. Oh, saya yang masalah. Okay, sorry. Saya tak boleh dengar suara Cik Nisa. Itulah. Saya rasa saya pun tak dengar. Ini internet kot. Sekejap ya. Alright. Nisa. Putuslah. Oh, dia pun dah terkeluar dah. Okey, sementara kalau dia masuk balik lah itu antara kerja-kerja kita nampak macam leceh, macam senang je kan, buat analisis, okey siap. Tapi kita sebenarnya bertanggungjawab lah atas analisis yang kita buat tu. So you must think about the chain of reaction. In future, even if you're not working with Jabatan Kimia, you are working somewhere else. But of course, let's say you're working as a chemist, betul-betul chemist yang akan buat analisis, then you are responsible for whatever that you are doing. Okay, saya rasa dia tak boleh masuk balik. Zulaiha masuk. Jadi untuk modul tu, so saya mohonlah semua orang teruskan tengok modul 2 tu, study macam mana. And then look at the buku teks buku teks tu saya nak semua orang baca daripada chapter 1
Okay, chapter 1 ni relax lah kan. Chapter 2, chapter 3 until chapter 5. So 5 chapters. Actually 5 chapters ni yang kita cover at the early stage of our lecture. Sebab next week kita akan terus start teknik yang pertama. Teknik yang pertama ialah titration. Titration adalah chapter 8. Buka buku teks tu. So next week kita akan terus start chapter 8. So maknanya the first 5 chapters ni saya dah tak boleh nak screen lagi. Kena you all baca, habiskan. Okay? Okay, saya akan revise sikit-sikit je yang T-test tadi sebab T-test tak habis. But starting from what is analytical chemistry tu kita dah buat lah. Cuma you all baca lah. Cuma chapter 2 tu basic tools and operations of analytical chemistry. Banyak benda yang you all kena cover. Chapter 3 kita dah start sikit F dengan T tapi saya tak detailkan macam mana nak buat significant figures. Kemudian chapter 4 good lab practice. So good lab practice ni pun sangat penting pada semua orang. Tak boleh macam mana nak buat analisis tu, apa yang perlu ada, buku, macam mana catat, nota, macam mana nak jot down all the data. Jadi good lab practice ni memang perlulah masa you all kerja nanti, intern nanti. So kena faham what is good lab practice. And of course chapter 5 ni yang ppm, part per billion, normality, formality, benda-benda yang tools, benda-benda kecil. So kalau kita masak mesti ada sudip, mesti ada periuk. Inilah kita panggil. Glassware apa yang betul. So yang tu kena cover lah before we start chapter 8 next week. Okay, ada soalan sebelum habis?